Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghanina bihalalin haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasifu suwayullah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta hamalannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita kuliah maghrib. Tazkirah maghrib, tazkirah PKPB untuk surau Nurul Al-Falah Puchong insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Iya kan. Surah Al-Fatihah. Insya-Allah sebelum tu kita share dulu link. Kita share dulu untuk surah Nur Al-Falah insya-Allah. Mohon share. Sama-sama kita share. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mulakan terus ayat 217 Al-Baqarah. Nota My Quran Time. Tadabbur ringkas ya, sementara Isyak. Sama-sama kita baca membongkar mentaliti orang kafir ayat 217 Al-Baqarah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa akhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazalu yaqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Ayat 217 yang diringkaskan oleh penulis membongkar membongkar mentaliti orang kafir. Membongkar mentaliti orang kafir. Kita tengok maksud dia.
Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalang yakni orang daripada jalan Allah, ingkar kepada Allah, yakni menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya, lebih besar dosanya pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Mereka akan berhenti memerangimu sehingga kamu murtad, sehingga kamu murtad, yakni keluar daripada agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka segala amalan mereka di dunia dan di akhirat itu sia-sia. Dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Ini cerita mentaliti orang kafir, bila diperangi, banyak soalan. Kita tengok kupasan dia. Semenjak zaman jahiliyah lagi, orang Arab menghormati bulan haram. Mereka menamakan bulan-bulan tersebut sebagai bulan haram kerana mereka tidak berperang dan tidak menumpahkan darah pada bulan tersebut. Bulan-bulan haram itu ialah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. Berdasarkan daripada asbabun nuzul ayat ini, Nabi Muhammad SAW telah mengutuskan rombongan di bawah pimpinan Abdullah bin Jahsi untuk menuju ke lembah Nakhlah untuk menyelidiki situasi dan keadaan orang kafir di sana. Dengan kehendak Allah SWT, pasukan Abdullah bin Jahsi telah bertemu dengan pasukan orang Quraisy dan akhirnya terjadilah peperangan dan terbunuhlah salah seorang daripada pasukan Quraisy itu yang bernama Amru al-Hadrami. Pasukan Abdullah bin Jahsi kemudian menawan dua orang yang lain dan juga harta benda mereka. Pasukan Abdullah bin Jahsi kemudian menawan dua orang yang lain dan juga harta-harta mereka. Kemudian membawa pulang tawanan dan harta rampasan tersebut. Peristiwa itu terjadi pada hari terakhir bulan Jamadal Tsaniyah atau malam pertama pada bulan Rejab. Maka tersebarlah berita bahawa Nabi Muhammad SAW telah menghalalkan peperangan pada bulan haram. Dan hal itu juga telah disebarluaskan serta diulang-ulang oleh orang-orang Yahudi dan munafik di Madinah. Cepat benda tersebar. Sesungguhnya sehingga Rasulullah SAW membiarkan sahaja pasukan dan tawanan itu dan tidak memutuskan apapun mengenai mereka. Manakala Abdullah bin Jahsi dan pasukannya pula telah menerima banyak kritikan serta celaan daripada mereka, sehinggalah Allah SWT menurunkan ayat ini untuk memberikan penjelasan. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Dari persembahkan dan diterangkan bulan yang haram diperangkan. Pada ayat ini ada beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berperang di bulan haram. Maka Allah SWT mengajar Nabi Muhammad SAW cara untuk menjawab soalan mereka itu. Allah SWT memberitahu bahawa sememangnya berperang di bulan haram itu dosa besar. Ini confirm, ya.
wa saddu an sabilillahi wa kufrum bih wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tetapi menghalang orang daripada jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya lebih besar dosanya dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penuh dosa. Akan tetapi menghalang orang daripada agama Allah Taala, kufur kepada Allah dan menghalang orang yang menuju Masjidil Haram serta mengusir Rasul dan orang-orang yang beriman dari kota Mekah, sedangkan mereka adalah penduduk asal yang berhak lebih besar dosanya. Ini wal fitnatu akbaru minal fadli, wal fitnatu akbaru minal qatli. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Lafaz fitnah ini yang dimaksudkan dalam ayat ini bererti penginayaan. Penginayaan yakni menyusahkan, menghalang bab kebaikan dan segala perbuatan untuk menindas Islam dan muslimin. Ada juga yang mengerti fitnah di sini sebagai syirik. Sungguhnya perbuatan tersebut jauh lebih besar dosanya menurut Allah SWT daripada membunuh di bulan haram tadi. Ni lagi tinggi dosa dia. Dan dalam konteks kita pada hari ini, menghalang orang berbuat baik, menghalang orang untuk menunaikan solat dan apa jua untuk kebaikan yang telah dihalang, ia boleh menimbulkan fitnah. Wala yazaluna yuqatilu nakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangimu sehingga kamu murtad, yakni keluar daripada agama jika mereka sanggup. Ini perangai orang kafir. Akan cari jalan untuk memerang kita dengan memurtadkan kita. Dalam ayat ini mereka orang kafir bertekad untuk memerangi orang beriman. Memerangi orang beriman walaupun dengan apa jua sekali pun. Tak kira cara pun persoalannya, mengapa mereka suka berperang dengan orang Islam. Ni soalan dia. Mereka sebenarnya mahu mengembalikan orang Islam kepada agama nenek moyang mereka. Tidak mahu mereka kekal dalam keimanan. Mereka ketika itu kaum kafir sanggup melakukan apa sahaja tanpa henti dan jemu. Ni perangai kafir ni. Bila musuhkan Islam, dia akan buat sehebat-hebatnya. Sebenarnya niat memurtadkan umat Islam ada pada diri orang kafir, khususnya ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, di mana mereka melakukan pelbagai cara agar niat tersebut tercapai. Adakah Allah SWT akan membiarkan orang kafir bertindak sedemikian? Jawapannya tidak. Malah Allah SWT telah memberikan amaran dalam ayat seterusnya kepada orang beriman dan menganggap orang yang bersifat Allah tidak memberi amaran pada ayat seterusnya kepada orang yang beriman dan orang yang beringat mereka agar tidak murtad. Ulang balik. Adakah Allah SWT akan membiarkan orang kafir bertindak sedemikian? Jawapannya tidak. Malah Allah SWT telah memberi amaran dalam ayat seterusnya kepada orang beriman dan mengingatkan mereka agar tidak murtad. Ini diingatkan kita supaya beringat. Allah dah bagi amaran selepas ayat ni, jangan kita jadi murtad. Bimbang, ditekan oleh orang kafir. Mentaliti dia itulah. Cari jalan mengeluarkan kita daripada agama kita yang sebenarnya. Allah SWT berfirman, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun
faulaika habitat a'malukum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maksudnya, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka segala amalan mereka di dunia dan di akhirat itu sia-sia. Dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Allah, tuan-tuan, janganlah cari pasal sampai nak murtadkan diri, nakkan sesuatu sampai terikut agama lain, sampai nak terikut meraihkan agama lain, nak meraihkan kaum yang lain. Akhirnya kita tertedar kita dalam keadaan telah pun murtad. Itu yang kita bimbang. Allah tunggu, tak ada maaf. Tempatnya neraka. Tempatnya jadi penghuni neraka selama-lamanya. Itu kekal di dalamnya. Allah. Ya. Itu yang kita bimbang. Jika ada umat Islam yang termakan dengan da'iyah dan tekanan daripada musyrikin supaya murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, telah beri peringatan kepada mereka. Ya, Allah telah beri peringatan kepada mereka. Andai mereka syirik dan kembali bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doa-doa mereka. Namun jika mereka syirik dan tanpa sempat bertaubat, maka nasib mereka amatlah malang. Ya, kata apa? Allah dah bagi mesej, Allah dah bagi kitab, Allah dah utuskan Rasulullah SAW. Kalau kita masih lagi nak memurtadkan diri, nak keluar daripada, ya, nak keluarkan daripada Islam, azab yang paling hebat Allah tunggukan nanti. Apakah mesej ayat tersebut? Pertama, ayat ini membongkar mentaliti orang kafir, iaitu keinginan mereka untuk terus memerangi kaum muslimin hingga mereka keluar dari agama Islam. Hebatnya orang kafir ni sampai ke tahap nak memurtadkan orang. Selagi tak keluar daripada Islam, selagi itulah dia akan berusaha sampai dia mati. Ini dalilnya dalam ayat 217. Dan yang kedua mesejnya, murtad akan menghapuskan amalan. Apabila seorang itu bertaubat dalam maka alamannya dihitung dan akan ke syurga. Dengan izinnya juga, manakala jika mati sebelum bertaubat, maka dia termasuk dalam golongan orang ahli neraka yang kekal di situ selamanya. Janganlah sampai kita jadi ahli neraka selama-lamanya. Bimbang tak keluar, tuan-tuan. Maknanya kita ni jangan sampai tercampak ke dalam neraka. Sebab tu jangan miss. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Minta kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan Allah Ta'ala, jauhkan daripada pintu-pintu neraka. Mohon kepada Allah Ta'ala. Tu pasal apa? Mentaliti orang kafir ni kena sangat buruk, tapi kena ada hati-hati. Ya, dia ada dalil ni macam ni. Ya, jagalah. Jagalah kita, diri kita, keluarga kita daripada ayat yang menerangkan mentaliti, ya, orang-orang kafir. Dia memang nak keluarkan kita daripada Islam. Tu. Ya, kena faham. Ya, saya bacakan sedikit kes yang sebelum ni. Kewajipan berjihad. Ni bab jihad sebelum ni, pagi tadi. Ya. Apa dia? Berjihad bagi setiap umat Islam selagi mana masih terjadi fitnah kesyirikan, kesyirikan dan di atas bumi. Kedua, kejahilan manusia terhadap hasil daripada suatu usaha membuatkan mereka menyukai perkara yang dibenci dan membenci perkara yang disukai. Tu dengar kita. Yang ketiga, segala perintah Allah adalah baik. Perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala semuanya membawa kepada keburukan.
Dan yang keempat, wajib untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yakni taqwa. Taqwa ya. Tu. InsyaAllah ya, kita bisa baca ayat 217. Mudah-mudahan pengisian pagi ni, petang ni, dapat kita ketahui mentaliti keadaan orang kafir yang sebenarnya. Bukan saya kata ini dicongkir daripada, dinakal daripada ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 217. InsyaAllah kita akan sambung esok lepas Quran time 6 subuh esok dalam buku 7. InsyaAllah sambung ayat 218, perkara utama dalam diri seorang Muslim. Bila mengaku Muslim, apa perkara utama? Yakni dalam ayat 218. Saya baca sikit, saya share sikit. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad ke jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 218. Perkara utama bagi seorang yang dipanggil seorang Muslim. Kita sambung pagi esok tajuk tersebut untuk kuliah selepas waktu subuh. InsyaAllah. Mana yang baik, terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tasanna biz jabar wa tazamna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farjal hammi wa ya kashifal gham ya man ibadi wa ya kham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi bala'ir rahman wa ya dafi bala'ir rahim. Idfanal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufal mutalifah wasyada'ida wa mihan ma zahara minha ma batana fi barina hadza hasata muda muslimin amma yakun qadir. Allahumma tawil a'marana wa sahya jasadana wa nawwir qulubana wa sabbid ibanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qabina wa ila khairi qaribna wa anil syarri abina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tawassalna bil jabar wa tasamna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum.